Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Hari ini Allah bagi kita kesempatan pada kita untuk kita menimba ilmu, menambahkan lagi lah ilmu-ilmu yang kita ada di dalam minda kita, di dalam jiwa kita. Okey. InsyaAllah dengan ilmu yang taklah banyak sangat, tapi insyaAllah dapat membaikikan diri kita. Kalau bila mana kita ada terfikir untuk setiap hari kita nak tambahkan ilmu untuk baiki diri kita, insyaAllah Allah akan memudahkan segala apa yang kita impikan. Bila mana kita berfikir yang kita akan jadi lebih baik pada semalam, sebab semua ni adalah berkaitan dengan rezeki. Bila mana kita bangun tidur, kita masih bernyawa, masih bernafas, masih diberi peluang sebenarnya untuk kita membaiki diri kita. Itulah yang selalu saya cakap pada diri saya, apa yang saya boleh bagi manfaat pada setiap orang. Bila saya bangun tidur, saya akan fikir apa yang manfaat yang saya boleh beri dengan ilmu yang saya belajar, ilmu yang saya amalkan. Dan saya rasa ilmu-ilmu ni akan memberi banyak manfaat pada anda jika anda betul-betul ingin nak buat perubahan dalam hidup. Sebab saya sendiri pun banyak kesilapan yang saya lakukan dalam kehidupan saya, banyak kelemahan pada diri saya yang sentiasa bila lebih banyak saya belajar dan saya dapati yang saya ni saya ni sebenarnya adalah insan yang kerdil. Kalau ikutkan insan kerdil, yang banyak benda yang saya perlu perbaiki pada diri saya. Alhamdulillah, hari ini tajuk kita tentang tanya Dr. Riz. Tanya Dr. Riz berkaitan dengan dilema kehidupan. Saya fikir tajuk ni bukan apa, sebab saya ada baca soalan yang memang ada banyak soalan sebenarnya yang ditujukan pada saya untuk saya jawab. InsyaAllah saya akan bagi apa yang terbaik daripada apa yang ilmu saya ada, dan insyaAllah mungkin daripada jawapan saya ni dapat membantu anda. Mungkin anda masalah yang dihadapi oleh setengah orang ni mungkin ada persamaan dengan kita. Jadi apa yang paling penting, kita adjustkan jadi yang lebih baik. Nama saya Dr. Riz. Saya adalah seorang pakar transformasi minda. Okey. Kepakaran saya adalah membantu anda yang menghadapi masalah dari segi kurang semangat, kurang keyakinan diri. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita dalam keadaan pandemik sekarang ni. Macam-macam cabaran yang kita tengok dalam kehidupan sekarang ni. Okey, mungkin anda rasa apakah hala tuju yang anda patut buat dalam keadaan sekarang dan keadaan selepas pandemik ni. Tapi insyaAllah saya akan bantu anda semampu yang saya boleh untuk memberi anda kekuatan dari segi minda anda, kekuatan dari segi mental anda, kekuatan dari segi spiritual anda, dan kekuatan dari segi hala tuju hidup. InsyaAllah. Okey, soalan pertama datangnya daripada Puan Liza daripada Kuala Lumpur. Okey, soalannya, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya amat tertekan dan stres bila saya bekerja di rumah. Banyak masalah berlaku dalam keluarga. Suami saya kurang solat dan asyik marah-marah saja, membuatkan saya dan anak-anak tak tenang. Apa patut saya buat? Okey, soalan ni sebenarnya saya rasa ramai orang pun hadapi masalah yang sama. Mungkin masalah dia berbeza sikit, tapi lebih kurang sama lah. Okey, sebenarnya bila kita tengok dalam keadaan sekarang pandemik ni, kita kena faham kadang-kadang Allah bagi kita banyak rahsia-rahsia yang terbongkar. Okey, kadang-kadang bila masa dulu mungkin suami kita bekerja ataupun isteri kita bekerja, jadi kita kadang-kadang kita mungkin tak nampak in detail. Kadang-kadang suami kita sama ada dia ni di luar bagaimana, di dalam rumah bagaimana. Kadang-kadang dalam keadaan tekanan, kalau di luar dia mungkin tekanan ni dia boleh cari sesuatu yang lain. Maksudnya sesuatu yang lain bukan nak cari perempuan ke apa, tak, cari dia directkan dia punya mind dia pada, mungkin dia pergi kedai mamak, dia pergi ke tempat-tempat yang dia rasa boleh menenangkan hati dia. Tapi bila mana kita di rumah sekarang ni dan kita hanya boleh pergi pun kawasan-kawasan terdekat saya, dan kita most of the time kita bersama keluarga. Jadi inilah sebenarnya kalau kita tengok dari segi positif, inilah peluang yang amat besar pada kita untuk kita muhasabah diri, untuk kita berikan apa yang kita tak dapat beri sebelum ni bersama keluarga kita. Sebab itulah saya kata kita jangan takut pada keadaan virus COVID-19. Kita hanya perlu takut pada Allah. Sebab apa ujian yang Allah bagi pada kita ni sebenarnya banyak yang tersurat daripada tersirat. Okey, apa yang kita nampak daripada keadaan sekarang ni? Keadaan sekarang ni sebenarnya membuatkan pada diri saya sendiri lah, Puan Liza, saya banyak muhasabahkan diri saya. Yang mana sekarang ni saya banyak duduk di rumah. Bila dikatakan duduk di rumah bukan duduk saja, tapi saya sebab biasalah office tak boleh buka.
betul tak? Office tak boleh buka. Jadi banyak meeting-meeting saya di luar tu saya tak boleh buat secara offline, saya buat secara online. Dan pekerjaan saya pun banyak saya buat di rumah. Okey. Walaupun saya agak sibuk, tapi saya banyak melakukan banyak perkara di rumah. Okey. Jadi bila mana kita di rumah ni, kita kena fikirkan apa yang selama ni yang kita terlepas ataupun kita tak buat sesuatu. Mungkin Puan Liza paling penting, Puan Liza sekarang ni, Puan Liza kena binakan struktur piramid. Saya kata struktur piramid yang saya ajar sebelum ni untuk alignmentkan kehidupan. Kadang-kadang kita ni mungkin di tempat kerja kita kurang bersama dengan anak-anak, betul tak? Kita kurang bersama suami sebab masa kita 8 jam kita spend di tempat kerja. Okey, tapi ataupun kalau kita tak bekerja pun kita duduk dengan anak-anak, tapi suami kita pun akan lebih banyak masa di luar. Bila dia balik rumah dia dah letih dan mungkin kita ada beberapa jam saya bersama suami kita, lepas tu kita tidur, betul tak? Tapi apa yang paling penting sekarang ni, apa yang patut Puan Liza ingat, kita jangan tengok pada keadaan suami kita, kita kena tengok pada keadaan kita. Pertama sekali, kalau kita ikutkan formula piramid yang saya ajar sebelum itu, formula kehidupan, dia sebenarnya kalau kita ikutkan, dia sebenarnya akan banyak membantu kita untuk kita perbaikikan diri kita. Sebab lagi banyak kita tengok kesalahan orang, sebenarnya lagi banyaklah kesalahan diri kita. Bila mana kita tengok berfikir negatif tentang orang, sebenarnya kita ni adalah seorang yang negatif. Walaupun suami kita tak solat ke, walaupun kita suami marah-marah pun, kita anggapkan itu adalah tentang bagaimana kita nak perbetulkan keadaan. Pertama sekali kita kena tengok diri kita, kita kena muhasabah diri kita, kita kena membantu suami kita. Cara yang membantu yang paling baik adalah kita tunjukkan contoh yang baik. Sebab kehidupan kita ni sebenarnya kita kena tengok, kehidupan kita ni kita kena tengok macam saya beritahu kat diri saya dan juga saya amalkan, saya share dengan puan Liza di KL ni. Pertama, kita kena nak dapatkan hasil kehidupan di dunia dan juga di akhirat tau. Sebab kita kena ingat, kita hidup ni bukannya hidup kita ni hanya untuk dunia. Kita hidup ni untuk akhirat. Anda faham tak? Sebab kita tak mati. Bila kita maksudnya tak mati ni maksudnya macam mana tau? Kita akan kembali ke rahmatullah sebab kita ada kehidupan yang lagi satu. Jadi apa yang paling penting sekarang ni, bila kita faham definisi tu, kita sebenarnya Allah bagi ujian pada kita, tengok tahap kesabaran kita dan suruh kita muhasabahkan diri apa yang kita boleh buat untuk membantu keluarga kita. Sebab apa saja dalam kehidupan kita ni dia bermula daripada keluarga kita. Thank you for watching. No. Okay, thank you for watching. Jadi semua kehidupan kita ni, kalau kehidupan kita di luar, dia bermula daripada keluarga kita. Kalau keluarga kita bermasalah, menunjukkan kehidupan kita di luar pun akan jadi masalah. Liza faham ke? Ataupun Nono atau siapa yang akan tengok live ataupun akan tengok rakaman selepas ni, cuba tengok dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kehidupan kita bermasalah, kehidupan keluarga kita bermasalah, menunjukkan kehidupan kita di luar pun akan jadi banyak masalah. Sebab semua ni berkaitan daripada soal apa? Soal hati kita, soal pemikiran kita. Bila mana keluarga kita yang kita sayang ni pun kita tak boleh handle dan kita ada masalah, menunjukkan di luar sana lagilah kita cepat meletup ataupun kita akan lebih cepat bermasalah. Anda faham tak? Sebab itu melibatkan orang lain. Okey, sedangkan orang yang tersayang pun kita tak boleh handle. Bagaimana kita nak handle orang lain? Memang ada orang akan bercakap, kadang-kadang di luar sana kita akan lebih tenang dengan kawan-kawan. Ya, betul, saya tak nafikan. Tapi itu hanyalah dari segi luaran, Sedangkan kita sepatutnya, kalau kita nak berjaya, selalu saya sebutkan tenaga dalaman kita. Dalaman kita ni, adakah dalaman kita ni dah bahagia? Adakah dalaman kita ni dah tenang? Adakah dalaman kita ni dah kita buat sesuatu yang terbaik? Adakah kita dah muhasabah diri? Adakah kita dah buangkan sifat-sifat yang tak disukai Allah, sifat sakit hati, sifat pemarah, sifat dendam, sifat-sifat yang tak elok, adakah kita dah buangkan? Cuba tanya pada diri kita, kalau kita tak buangkan sifat-sifat tenaga dalaman yang negatif tu, itu yang buatkan kehidupan kita kenapa tak tenang. Jadi apa yang patut kita buat sekarang ni, pertama sekali kita kena faham, kita tak boleh ubah orang lain, tapi kita boleh ubah diri kita. First kali kita kena ingat, kita gunakan formula piramid kehidupan ni, menunjukkan kita kena, pertama sekali kita kenalah faham hasil kehidupan kita di dunia dan akhirat ni. Tanya balik, siapa diri kita ni? Apa yang patut kita buat tentang diri kita? Apa yang patut kita lakukan untuk hijrahkan diri kita ni menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelum ni? Menunjukkan hari ni kita jadikan lebih baik pada semalam, esok hari kita jadikan lebih baik pada hari ni. Kita punya progress tu sentiasa meningkat ke arah kebaikan.
Faham ke? Okey. Dan kita kena tengok apa yang kita buat untuk mencapaikan hasil kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Okey. Langkah pertama yang patut Puan Liza buat adalah, ataupun anda yang tengah mendengar ni atau tengok dalam rakaman nanti, apa yang patut anda buat adalah pertama sekali anda berbalik pada Allah. Okey, kita kena bersandarkan apa saja kita buat lillahi ta'ala. Ini yang saya cakap pada diri saya, sebab saya sendiri pun, saya cakap tu terang, saya pun bila saya mengajar anda dan sebelum ni pun saya ada banyak sangat dugaan dalam kehidupan saya. Saya cakap tu terang, banyak sangat dugaan dalam kehidupan saya yang mana bila mana saya mengajar anda, lagi banyak cabaran yang Allah uji saya. Sebenarnya saya cakap tu terang, banyak ujian yang saya terima kadang-kadang, yang mana kadang-kadang yang saya tak sangka lah. Kadang-kadang dia punya ujian tu agak heavy juga. Tapi Alhamdulillah, bila mana saya faham tentang formula ataupun piramid kehidupan ni, saya apply pada perkara formula tu, dan saya nampak hasil dia tu jadi berlainan. Okey, pertama sekali kita kena ingat, apa saja ujian yang kita terima tu adalah ujian yang Allah bagi pada kita untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah, menunjukkan kita buat sesuatu yang Allah suka. Allah akan bagi apa yang kita nak. Jadi apa yang Allah suka? Pertama, saya nasihatkan pada diri saya juga dan juga pada anda, buat solat taubat. Percayalah saya cakap, buat solat taubat setiap malam selepas solat isyak. Buat saja setiap hari, kalau boleh kamu nak buat lebih banyak lebih bagus. Buat solat taubat, sebab kita tak tahu kita memang kesilapan yang banyak, kesilapan yang kita buat yang lepas-lepas tu. Inilah peluang masa dalam keadaan pandemik ni, kita banyak di rumah, kita banyak masa untuk kita muhasabahkan diri. Kalau sebelum pandemik ni kita banyak masa di luar, kita banyak masa buangkan masa kita dalam perjalanan kita buang masa berceloteh ataupun dengan kawan-kawan, berkomunikasi dengan kawan-kawan di luar. Kadang-kadang mungkin ada perkara-perkara yang kita cakap benda-benda yang tak elok tentang orang lain, ataupun kita sibuk dengan pekerjaan kita, macam-macam yang kita kadang-kadang kita pergi tempat-tempat yang kita tak sepatutnya pergi. Dalam pekerjaan kita pun kita kadang-kadang kita, orang kata, kita corner sana corner sini. Jadi di sini sebenarnya bila kita duduk rumah ni, kita banyak peluang sebenarnya. First kali kita dapat mendekatkan diri kita pada Allah. Kita buat sebanyak solat taubat, kita ubahkan rutin harian kita yang selama ni rutin harian kita banyak pada luaran dan dalam rumah kurang. Kita banyak terlepas pandang perkara-perkara yang selama ni kita sebagai ibu atau bapa yang kita tak jalankan tanggungjawab kita yang sepenuhnya. Jadi masa ni lah peluang sebenarnya pada kita. Cuba kita bayangkan, cuba kita buatkan ke arah tu. Pertama, kita ingat kita buat apa yang Allah suruh, buat apa yang Allah suka dulu. Kalau kita nak bantuan daripada Allah, kita tak boleh harap pada manusia. Walaupun hati manusia ni, siapa yang boleh ubah? Allah yang boleh ubah. Suami Puan Liza, siapa yang boleh ubah? Puan Liza mungkin tak mampu ubah, mungkin akan lagi banyak pergaduhan. Tapi kita minta pada Allah yang ubahkan. Tapi kita kena tunjukkan contoh yang baik. Tunjukkan kita buat solat taubat. Okey, kita kena muhasabah diri kita. Kita buangkan sifat pemarah kita. Kita tinggikan sifat kasih sayang dan penyabar kita. Kita sentiasa bersangka baik pada suami kita, walaupun dia fikir dia marah-marah kita pun kita kena bersangka baik. Kita hantarkan energi positif. Kita hantarkan energi positif. Kita gunakan teknik law of imagination. Kita bayangkan yang suami kita ni akan jadi seorang yang penyabar, penuh kasih sayang, penuh tanggungjawab. Kita jangan bayangkan suami kita dalam keadaan yang sekarang ni. Faham tak? Sebab apa yang kita fikir, apa kita cakap, apa yang kita bayangkan adalah itu semua adalah doa kita pada Allah. Kalau kita bayangkan sesuatu yang negatif tentang suami kita ataupun orang lain, itu menyebabkan kenapa dia reflect pada kita balik. Jadi lepas tu kita akan komplain, kita akan marah-marah. Jadi kita kena gunakan kaedah bukan defensif, bukan defensif diri kita, tapi kita gunakan kaedah untuk kita muhasabahkan diri dan kita hantar energi yang positif pada setiap orang, termasuklah keluarga kita, termasuklah suami kita atau siapa saja di keliling kita ataupun kawan-kawan kita. Jadi itu adalah pertama sekali kita perbetulkan kita punya diri kita dengan Allah. Menunjukkan kita buangkan sifat-sifat yang tak elok dalam diri kita. Kita perbetulkan rutin harian kita. Kita bangun awal pagi, buat solat tahajud, buat solat hajat, buat mengaji Quran, solat subuh, solat duha. Ini ada amalan-amalan yang guru saya ajar saya. Lepas tu kita mengambil ilmu yang sesuai yang kita hajati, yang kita impikan. Kita ambil ilmu, kita fokus apakah tanggungjawab kita pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada suami kita. Walaupun apa saja
dugaan yang kita terima tu, kita kena banyak bersabar dan kita kena percaya setiap dugaan tu Allah bagi mesti ada sebab dia. Allah bagi macam keadaan suami Puan Liza ni adalah sebenarnya Allah nak ujikan tentang kesabaran Puan Liza. Jadi kita kena pandang dari segi positif tu. Kita tunjukkan akhlak yang baik, kita tunjukkan contoh yang baik. Kita sentiasa berdoa pada Allah minta semua ni jadi elok sebab kita nak timbulkan kasih sayang keluarga dulu. Sebenarnya Allah bagi kita break tau. Bagi kita break. Selama ni kita mungkin terlalu sibuk. Suami sibuk ataupun kita bekerja pun kita sibuk dengan hal-hal rumah saja. Tapi Allah bagi take a break. Menunjukkan dalam keluarga kita ada suami, kita ada isteri, kita ada anak-anak. Jadi bagaimana kita serve dia orang. Bagaimana kita buatkan keluarga kita bahagia. Termasuk para suami. Bagaimana kita sebagai ketua keluarga, bagaimana kita servekan keluarga kita. Itu paling penting. Anda faham tak? Kalau kita tak dapat membimbing keluarga kita, memberi kasih sayang terbaik, percayalah kita tak mampu buat di luar sana. Sebab di luar sana kita tak boleh kontrol. Tapi keluarga kita insya-Allah kita boleh kontrol. Paling penting kita kontrol diri kita, barulah kita boleh kontrol keluarga kita. Tapi di luar sana kita tak boleh kontrol sebab apa? Di luar sana adalah macam-macam dugaan yang akan berlaku pada kita yang kita tak jangka. Tapi dalam keluarga kita insya-Allah kalau kita boleh timbulkan kasih sayang, kita bagi yang terbaik, percayalah di luar sana kita akan dapat yang terbaik. Sebenarnya Allah bagi kita take a break dalam beberapa bulan ni, mungkin dalam bertahun ni, yang mana Allah suruh masih bagi peluang pada kita untuk kita muhasabahkan diri kita. Faham ke? Nombor 2 adalah kita kena tengok, bila kita kata tentang pemuda kehidupan ni, kita tengok pada siapa saya. Apa yang kita nak jadi dalam kehidupan kita ni. Tengok bakat yang kita ada. Apa yang bakat yang kita ada dan tengok apa yang kita nak jadi dalam kehidupan ni. Adakah kita nak jadi sebagai seorang Muslim yang betul-betul berjiwa Muslim? Adakah kita nak timbulkan kasih sayang yang tinggi dalam kehidupan kita? Adakah kita nak bagi yang terbaik dalam keluarga kita? Adakah kita nak mengambil ilmu, mengubahkan hidupan kita? Ini semua adalah memperanan tentang diri. Kita kena tengok tentang diri kita, fokus tentang diri kita. Sebab kita boleh ubahkan diri kita. Kita tak boleh ubahkan orang lain, tapi kita kena tunjuk contoh yang baik. Percayalah saya cakap, kalau kita dah perbetulkan itu semua, kita minta pada Allah, kita betulkan siapa saya ni, menunjukkan perbetulkan diri kita, percayalah, insya-Allah suami Puan Liza akan berubah. Dia akan lebih baik, lebih bagus. Dia akan lebih... Puan Liza, sebab kita kena faham, tak ada sesuatu yang mustahil kecuali mati. Jadi kalau suami Puan Liza nak berubah menjadi seorang penyayang, penyabar, tak marah-marah ni, sebenarnya Allah kalau nak bagi, kun fayakun, dia boleh bagi. Cuma kadang-kadang Allah nak tengok kita pula, sama ada kita dah buat perubahan pada diri kita atau tak. Faham tak? Sebab setiap yang berlaku dalam kehidupan kita ni, sebenarnya mesti ada signal yang Allah nak tunjuk pada kita, nak suruh kita buat sesuatu untuk perbaikikan diri kita. Tapi kalau kita pandang dari segi negatif, kita akan start blaming. Kita start blame tu, kita akan start fikir yang bukan-bukan, kenapa jadi pada aku. Kita tak nak itu. Kita nak fikir siapa saya dan apa yang kita boleh buat untuk perbaiki diri kita, untuk menyumbangkan keharmonian pada keluarga. Itu penting. Nombor 3, kita fikir tentang nilai diri kita tu. Adakah nilai diri kita ni sama macam orang-orang yang failure? Adakah nilai diri kita ni sama dengan orang-orang penuh give up? Adakah nilai diri kita ni penuh dengan putus asa? Ataupun nilai diri kita ni penuh dengan semangat, penuh dengan keyakinan? Kita nampak dalam keadaan pandemik, dalam keadaan COVID ni, menukarkan diri kita daripada dulu, mungkin kita zaman jahiliah atau zaman yang kurang banyak ilmu, jadi kita tambahkan ilmu, kita tambahkan nilai diri kita, kita bagikan jadi lebih baik daripada sebelum ni. Kita tengok, sebab setiap dugaan dan cabaran ni sebenarnya mematangkan kita dan menjadikan kita lebih baik kalau kita pandang dari segi positif. Faham ke? Nono pun tengah tengok ni, faham ke? Jadi cuba fikir tu. Kita tak boleh skeptikal pada keadaan tertentu, fikir negatif. Jangan, sebab bila kita fikir negatif, sebenarnya kita ni adalah seorang yang negatif. Faham tak? Sebab ini yang selalu saya cakap pada diri saya. Saya pun kadang-kadang saya cakap, banyak yang saya, kalau orang yang kenal saya banyak yang saya berubah. Saya bukan macam ni tau. Saya dulu seorang yang, saya pernah cakap, saya seorang yang ego. Saya selalu pandang rendah pada orang. Selalu kadang-kadang saya bercakap dengan orang pun saya tak berlapik. Okey, saya rasa aku. Jadi bila mana saya jatuh dalam satu masa dulu lah, dalam perniagaan saya, saya tengok
sebenarnya apa yang kita berjaya kehidupan kita dalam hari ni ataupun sebelum-sebelum ni bukan atas usaha kita. Sebenarnya semua ni daripada Allah, dan Allah izinkan kita berusaha, Allah izinkan kita bernafas, Allah izinkan kita dapat tenaga, Allah izinkan kita untuk mencapai apa yang kita impikan. Semua ni izinan daripada Allah, bukannya hasil kita. Sebenarnya daripada Allah, kita hanya buat sesuatu yang kecil saja, tapi Allah yang izinkan semuanya. Anda faham tak? Itu yang saya belajar pada diri saya, dan sebab itulah saya ada pengalaman. Bila mana saya tengok keadaan berlaku ni, jadi saya dapat merasai. Saya tengok macam sebagai contoh sekarang ni pun, kalau tak silap saya, setiap hari pun 2 orang membunuh diri. Kenapa dia orang bunuh diri? Kalau anda fikirkan, sebab dia orang nampak masalah tu sebagai satu yang besar gila. Anda faham tak? Dia nampak satu masalah tu besar sangat. Dia tak nampak jalan penyelesaian. Sebab mungkin salah satu sebab mungkin keimanan dia kurang. Nombor 2, dia tak ada ilmu. Dia tak nampak di sebalik masalah tu apa yang tersirat. Di sebalik masalah tu apa yang dia punya kebaikan, kebaikan yang dapat daripada masalah-masalah tu. Itu yang saya kata ke anda semua, kita jangan stres sangat. Sebenarnya dalam keadaan pandemik ni sebenarnya bersyukur. Dia bagi ujian masa kita hidup ni. Sebab mungkin zaman mak bapak kita tak pernah berlaku keadaan pandemik ni, betul tak? Dia berlaku 100 tahun yang lepas kalau tak silap saya. Pandemik ni menunjukkan satu dunia berlaku lah. Itu panggil pandemik. Satu penyakit wabak yang berlaku pada seluruh global, menunjukkan seluruh dunia, dipanggil pandemik. Jadi pernah berlaku 100 tahun yang lepas. Jadi masa kita ni sekarang, sebenarnya Allah bagi ni. Kenapa Allah bagi? Sebab Allah bagi kita satu waktu rehat untuk kita tuiskan kita punya mind, untuk kita nampak dari segi kesilapan yang kita buat, untuk kita muhasabahkan diri kita, untuk kita perbaikikan diri kita, untuk kita meneruskan selepas pandemik ini, kita jadi orang baru, kita jadi orang yang lebih berjaya, kita jadi orang yang lebih menyedarkan diri pada apa yang kita patut buat. Okey, nombor 3 adalah bila kita tahu tentang nilai diri kita yang kita nak deliver. Okey, kita kena faham bila kita nak dapatkan nilai diri kita nak deliver ni, kita kena, semua apa yang saya cakap ni sebenarnya kena ambil ilmu. Pertama, kalau kita nak tengok, kita sentiasa nak jadi apa yang kita nak buat, apa yang Allah suka, kita kena ambil ilmu, betul tak? Itu kita boleh ambil ilmu banyak daripada ustaz-ustaz maulah. Nombor 2, kalau kita nak pergi pada siapa saya, kita belajar tentang ilmu transformasi. Okey, kenali diri. Okey, apa rahsia membongkar kelebihan, kekuatan dan kelemahan diri. Itu semua kita kena belajar ilmu tu. Lepas tu nilai diri kita, potensi diri kita, apa yang kita boleh deliver, apa kebaikan yang kita boleh buat. Itu semua adalah berkaitan dengan ilmu. Nampak tak? Semua ni berkaitan dengan apa? Semua ni berkaitan dengan tenaga dalaman kita. Dia tak pergi pada tenaga luaran pun. Apa yang saya cerita kat anda ni semua tentang tenaga dalaman. Nyamuk. Pagi-pagi ni pun ada nyamuk. Okey. Okey. Jadi satu, bila kita ambil ilmu, sebab tu saya kata semua ilmu yang kita kena ambil ni adalah berkaitan dengan apa yang kita impikan. Barulah kita betulkan kita punya mindset kita. Sebab kadang-kadang kita punya mental block kita ni banyak sangat. Itu yang buatkan kenapa kita kadang-kadang kita jadi tak berapa nak bagus. Tapi saya tak kata yang kita tak boleh berubah. Sebab saya sendiri pun hari-hari ada ujian. Semalam pun saya ada ujian, hari-hari saya ada ujian. Cuma bila kita dah ada alignment kita tahu kita punya direction kita, insya-Allah kita akan jadi apa yang kita impikan. Jadi saya harap puan Liza ni kena faham mindset kita ni, kita kena betulkan. Perbetulkan mindset kita, buangkan mental block kita yang selama ni kita tak boleh lah, susah lah, kurang yakin, semua kau buangkan. Tengok, kenali diri, apa impian yang kita nak buat kehidupan kita. Sebab tu saya kata penting sangat kita kena ada perancangan dalam kehidupan. Kalau kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Kita buat perancangan. Kalau kita buat perancangan, itu yang buatkan kenapa kita masih lagi tak boleh keluar daripada keadaan kita sekarang ni. Faham tak? Lepas tu kita punya keinginan kita untuk berubah tu mestilah meluap-luap, mestilah tahap kebengangan. Contoh macam tahap kebengangan, kita tengok kenapa suami kita asyik marah-marah. Jadi kita kena ada satu keinginan kita untuk kita membantu keluarga kita, mengharmonikan keluarga kita. InsyaAllah suami Puan Liza pun akan ikut. Bila mana tengok Puan Liza happy, sentiasa senyum, sentiasa gembira, sentiasa bersyukur, sentiasa sabar, penuh dengan kasih sayang, percayalah suami akan ikut dia. Jangan kita against it. Bila kita against it, itu yang buatkan kenapa kita jadi dua-dua lagi-lagi bertambah tertekan. Dan dia akan merugikan keluarga. Bila mana rugikan keluarga, dia rugikan anak-anak kita. Dan percayalah kehidupan kita pun akan penuh dengan kerugian. Sebab everything bermula daripada
keluarga kita. Semua ni bermula daripada keluarga kita. Dan daripada keluarga, macam nak bahagian keluarga, bermula pada diri kita. Ingat tu, diri kita. Sebab itulah kan penting sangat anda kena tingkatkan kekuatan minda anda, tingkatkan tenaga dalaman anda, barulah anda boleh buat yang lain. Okey? Dan semua itu perlukan keputusan yang bijak untuk mencapaikan apa yang kita impikan. Ubahkan sikap, tabiat kita ataupun attitude kita yang selama ni yang tak betul, ubahkan, tukarkan rutin harian kita, buatkan progreskan, rancanglah anda punya kehidupan setiap jam, setiap masa tu, rancangkan bagi jadi yang terbaik dan buat tindakan sekarang. Barulah kita akan dapat hasil kehidupan yang betul-betul berjaya. Faham ke? Jadi saya harap anda di luar sana dan juga Puan Liza, pandanglah dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan pandemik sekarang ni, pandanglah dari segi positif. Janganlah pandang dari segi negatif. Tapi selalu fikirkan, jangan fikir apa kita dapat, tapi fikirkan apa yang kita dapat beri. Selalunya kalau kita fikirkan apa kita dapat, itu yang jadikan berlaku dalam keadaan kita tekan. Fikir apa yang kita boleh beri pada keluarga kita. Jangan fikir apa kita dapat, apa dapat kita nak. Macam saya katalah, kita terlalu bila kita terlalu fokus pada expectation, kita expect suami kita buat macam ni, itu yang kita dapat mudah kecewa, mudah frust. Jangan kita fikir gitu. Ataupun bukan saja pada suami kita, pada orang lain juga. Jangan fikir pada apa yang kita dapat. Tunjukkan kita expectation tu, menunjukkan kita dapat lah. Jangan fikir itu. Kita fikir pada apa yang kita appreciate. Menunjukkan appreciate, bersyukur pada apa yang kita buat dan kita dah terbaik yang terbaik. Kita sentiasa bersyukur. Walaupun keadaan tu besar ke kecil, kita sentiasa bersyukur. Walaupun keadaan tu tangan negatif atau positif, kita tetap bersyukur. Percayalah, anda akan dapat ketenangan. Bila mana anda fokuskan kepada expectation, anda akan dapat kesengsaraan. Okey, bila mana anda fokus pada appreciation, anda akan dapat ketenangan. Jadi, perbetulkan diri kita, jangan fikir apa yang kita dapat, tapi fikir apa yang kita boleh bagi. InsyaAllah perubahan hidup anda akan berlaku dengan penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Saya harap ilmu yang tak banyak ni, tak seberapa ni dapat membantu anda dan juga Puan Liza. Fikirkan apa yang saya cakap ni, muhasabah diri, perbetulkan diri, jadikan sifat marah tu kita buang, sifat penyayang kita tingkatkan, ambil ilmu, buat perancangan kehidupan, buat perancangan diri, buat perancangan keluarga. InsyaAllah dalam kehidupan anda akan berubah dan anda akan nampak di luar sana pun anda akan dapat perubahan. Jangan fokus pada keadaan yang kita tak boleh kontrol. Contohnya dalam keadaan pandemik ke apa sekarang, jangan kontrol. Jangan fokus sangat sebab kita tak boleh kontrol. Cuma apa yang perlu anda fokus adalah anda kena tengok pada diri anda dan ambillah dalam keadaan pandemik ni, kita duduk rumah ni, untuk muhasabah diri dan mengambil ilmu. Okey, kalau anda rasa video ni bagus, tolong share dengan orang lain, okey, agar memberi manfaat kepada orang lain dan insya-Allah Allah pemudahkan apa yang anda impikan. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap, saya doakan anda semua mencapai apa yang anda impikan pada hari ini. Jadikan hari ini lebih baik pada semalam dan saya doakan anda berjaya menempuhi kehidupan ni lebih tenang, lebih berjaya dan lebih fokus pada apa yang anda buat. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.